الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah tengah hari ini, sebelum zuhur ni, insyaAllah pada kali ini saya ingin berkongsi satu tajuk, iaitu seorang wali yang dikatakan meninggal dunia sebenarnya gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara tersebut mustahil berlaku? Apakah perkara tersebut mustahil berlaku? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan saya perkatakan pada tengah hari ini sebenarnya adalah untuk kebaikan kita semua sebagai umat Islam, khususnya di Malaysia ini, di mana kita sekarang ini berada di akhir zaman, zaman fitnah, bahkan zaman kemuncak fitnah. Moga-moga video pada kali ini insya-Allah menjadikan sebab untuk kita umat Islam meningkat ketakwaan kita, menambah kefahaman agama kita dan memantapkan tauhid dan membetulkan persepsi yang selama ini mungkin kita hanya selalu mengukur sesuatu itu berlaku atau tidak mengikut ukuran lahiriah semata-mata, tanpa memikirkan secara mendalam dan menyeluruh. Moga-moga dengan video saya ini akan menyebabkan rakyat Malaysia mendapat hidayah dan taufik. Maka dengan ini diharapkan, sama-sama kita harapkan Malaysia yang tercinta ini akan segera berubah menjadi negara yang aman, damai, harmoni, maju, bahkan dihormati oleh negara-negara lain. Tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sehingga hari ini bertrilion-trilion peristiwa ajaib yang tak masuk akal sebenarnya telah berlaku di mana-mana bahagian di dunia ini. Sama ada kita sedar atau nampak sendiri depan mata kepala kita, atau melalui perkhabaran orang lain. Sama ada melalui ceramah-ceramah tuan guru, ustaz-ustaz, sama ada melalui masjid suatu ketika dulu, atau surau, atau melalui YouTube. Dalam hal yang sebegini, pentingnya bagi kita umat Islam mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang tauhid khususnya secara mendalam, secara tepat dan menyeluruh. Sekira-kira gambarannya Allah Subhanahu wa taala, bukan nak menggambarkan Allah, sekira-kira gambaran kefahaman kita ini, bahawa kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa sahaja ke atas kita, ke atas seseorang, sama ada melalui sebab musabab atau tanpa sebab. Seperti contohnya yang dikatakan tanpa sebab itu menjadikan Nabi Adam AS tanpa ayah dan ibu sebagai sebab. Seterusnya, di antara hikmah atau rahsia yang paling besar, di mana banyak perkara yang tak logik dan yang tak masuk akal, boleh berlaku, khususnya kepada para wali Allah, adalah untuk manusia, untuk kita
supaya dapat merasakan kekuasaan, kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita boleh menjadi manusia yang takut kepada Allah, yang benar-benar cinta kepada Allah, atau jadi orang yang setakut-takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tetapi sayang 1000 kali sayang, di ambang kiamat ini ramainya manusia, khususnya umat Islam, yang tidak percaya akan perkara-perkara yang tak logik boleh berlaku dengan kuasa Allah, dengan hikmah atau rahsia yang disembunyikan. Mereka ini atau golongan-golongan ini seolah-olah, dengar molek-molek tuan-tuan, mereka ini atau golongan-golongan ini seolah-olah mahu menyekat kuasa Allah atau meletakkan had atau sempadan atas nama kuasa Allah tadi, bahawa ada perkara yang Allah boleh buat, ada perkara yang Allah tak boleh buat. Na'udzubillah. Sama ada dia sedar ataupun dia tidak sedar. Jadi fahaman yang sebegini sebenarnya akan merosakkan tauhid atau akidah kita. Bahkan berdosa besar. Juga boleh membawa kepada kekufuran yang nyata, sekiranya dia berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan sesuatu ke atas perkara-perkara yang tertentu. Sekarang kita akan perkatakan isi-isi atau poin penting dalam tajuk yang akan saya perkatakan ini. Jadi untuk memahami tajuk ini, tajuk apa tu? Tajuk seorang wali yang dikatakan meninggal dunia sebenarnya gaib di sisi Allah. Apakah perkara tersebut mustahil berlaku? Apakah Allah tak boleh buat perkara itu? Untuk memahami tajuk yang akan saya perkatakan ini, maka perkara yang hendak atau perlu kita fahami adalah seperti berikut. Kalau kita tak faham perkara ini dengan mendalam, dengan tepat, maka kita akan menjadi golongan yang menentang kebenaran kerana kejahilan kita terhadap agama Islam yang sebenar. Yang pertamanya iaitu istilah wali. Siapa yang dimaksudkan dengan wali? Apa maksud karamah sebenarnya? Apakah sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan setiap perkara yang berlaku itu, dia akan terjadi sama ada hukum nak berlaku itu sama ada wajib ke, sunat ke, haram ke, harus ke, atau makruh. Kemudian kita juga perlu tahu ilmu atau kefahaman ajaran, iaitu aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita di Malaysia ini khususnya, kita bermazhab Syafi'i umumnya dan berfaham dengan aliran aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Yang lagi penting itu, kita perlu mendapat hidayah dan taufik. Kalau tanpa hidayah, tanpa taufik, memang kita tak dapat menerima kebenaran. Kita tak akan mendapat apa-apa pun kebenaran kalau kita bukan golongan yang mendapat hidayah ataupun taufik. Dan seterusnya, kita perlu berfikiran terbuka. Jangan kita ingat selama hari ini kita pegang itu mesti betul punya, confirm betulnya. Tak nak berubah dah. Itu tak boleh macam tu. Berbalik kepada soalan tadi, apa istilah wali? Saya bagi secara ringkasnya. Wali Allah itu adalah orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Mereka ini senantiasa beriman, senantiasa bertakwa dalam pengertian mentaati firman-firman Allah Subhanahu wa taala, penciptaannya dan apa-apa sahaja kehendaknya yang termasuk dalam ruang lingkungan agama. Kedudukan wali ini hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang telah nyata terang ketakwaannya. Sementara orang yang nyata telah melanggar syariah atau melanggar agama, hukum hakam agama, tidak dapat diberikan kedudukan yang mulia itu. Karamah pula adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perkara luar biasa yang berlaku di tangan wali-wali atau di tangan kekasihnya. Kalau berlaku perkara yang pelik, yang ajaib pada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Oleh kerana wali-wali ni dia bukan Nabi, maka berlaku perkara yang pelik juga, yang ajaib juga. Namanya adalah karamah.
Dan sepatut juga kita faham bahawa wali itu adalah orang yang senantiasa memelihara syariat yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan maksiat dan dosa. Ia hanya diberi kesempatan untuk taat saja. Tetapi apabila ditakdirkan wali-wali ini terjebak atau terlibat dengan dosa, cepat-cepat dia akan bertaubat. Atau boleh juga dikatakan wali itu orang yang senantiasa menghampirkan dirinya kepada Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan ke atasnya, sedangkan hatinya sentiasa sibuk kepada Allah, membesarkan Allah, asyik dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku dikaitkan dengan kehendak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 62 dan 63 disebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Ini secara ringkasnya maksud wali tadi. Ya. Dalam sejarah Islam telah diceritakan banyak peristiwa yang pelik-pelik, yang ajaib dan ganjil, yang mana mungkin kita telah pun mengetahuinya, sama ada melalui pembacaan atau perkhabaran dari ustaz-ustaz. Banyak peristiwa yang ganjil, yang ajaib, yang dahsyat telah pun berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kun fayakun. Contohnya secara ringkasnya apa yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam. Golongan Yahudi menganggapnya telah meninggal dunia, telah wafat. Nampak depan mata kepala dia orang. Nampak depan mata kepala dia orang disalib, tapi rupanya bukan, diangkat ke langit. Uzair, Nabi Uzair yang tidur selama 100 tahun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Ini semua kisah-kisah ajaib. Jadi walaupun kisah ini berlaku sebagainya pada Nabi, tapi berlaku juga pada orang lain. Bukan nak membezakan Nabi dengan orang lain tu. Memang Nabi tu berbeza dengan orang lain. Nabi berbeza dengan awam manusia biasa. Tapi nak ceritakan bagaimana boleh berlaku dengan kuasa Allah. Nak cerita kuasa Allah tu, hukumnya harus berlaku, boleh berlaku. Yang ni nak dipahami elok. Contohnya, ada orang yang telah masa yakin dia membunuh Nabi Isa alaihissalam, putera Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa itu, mereka pun sendiri dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka pun tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikut persangkaan mereka sahaja. Mereka pun tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat Isa kepadanya. Dalam Quran disebut bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala ni telah mengangkat Isa kepadanya dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, iaitu dengan Nabi Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi terhadap mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga 159. Sekarang kita beralih kepada intipati, perkara supaya kita dapat jadi rumusan yang besar, yang penting. Seorang wali Allah, bagi pengikut mereka, dia benar-benar seorang wali. Bagi orang lain, dia bukan wali.
Jadi bagi mereka yang percaya dia tu adalah sebenar-benarnya wali, maka soalannya ialah, apakah dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, bahawa wali tersebut tidak boleh diraibkan, yang pada zahirnya, pada lahiriahnya nampak dia meninggal dunia. Jadi soalannya kepada tauhid, adakah mustahil perkara itu berlaku? Mustahil ke tidak? Kalau kita kata mustahil, maknanya kita nak kata Tuhan tak boleh buat. Itu sebenarnya. Kalau kita kata mustahil. Dan lagi, siapakah kita? Kita ni, orang Islam ni, siapakah kita nak menyekat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau seorang itu wali, dia biasanya ada karamah. Betul tak betul? Biasanya. Setuju atau tidak? Yang kedua saya ulang sekali lagi. Kalau seorang itu dianggap sebagai seorang wali, kita anggap, orang lain anggap dia tu wali. Yang tak anggap tu lain cerita. Kalau seorang itu dianggap sebagai seorang wali yang ada karamah, perkara luar biasa yang boleh berlaku ke atasnya dengan izin Allah, boleh tak dia raib dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawapan yang sepatutnya bolehlah. Hukumnya apa? Wajib ke? Haram ke? Harus ke? Haruslah. Yang ketiga, ada orang lain, pihak lain, dia tak yakin langsung seorang tu wali, maka dia pun tak percayalah orang tu raib, boleh raib. Nampak mati je. Sebab tu dia kata sesat. Betulkah pendirian dia? Jawapannya tak betul 100%. Kenapa saya kata tak betul 100%? Kenapa begitu? Dengar molek-molek. Seorang yang dikatakan meninggal dunia, tiba-tiba orang lain kata dia ni raib. Bila dia kata dia raib, dia mempunyai keyakinan bahawa orang itu bukannya meninggal dunia. Bukannya tak akan mati. Mati juga satu masa nanti. Tapi dia tidak meninggal dunia, tapi dia raib. Jadi keyakinan macam tu, dia nak kata bahawa dia yakin kuasa Allah SWT. Dia yakin dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid bahawa Allah boleh buat macam tu dengan kuasa dia. Sebab dia seorang wali. Sebab tu dia yakin orang itu raib, tidak meninggal dunia. Jadi bila kita yakin, kita kata orang ni bila masuk kubur mesti punya mati, maka inilah satu kesalahan. Maknanya dia seolah-olah menafikan kuasa Allah. Banyak dah cerita-cerita yang pelik-pelik, yang ajaib ni. Yang tidur sampai 309 tahun. Orang nampak dia tidur. Orang nampak dia macam meninggal. Tapi sebenarnya dia tidur sahaja. Jadi, siapa yang mengatakan perkara itu mustahil berlaku, tak mungkin berlaku atau mengarut, atau dikata sesat, ini adalah satu kesalahan yang nyata. Sebab dia tidak yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi, kata Nabi SAW, ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Mana-mana lelaki yang mengatakan kepada saudaranya, hai si kafir, maka jatuhlah salah satu daripada hukumnya. Salah satu hukum ni, salah satu ni maknanya kalau orang yang dituduh tu tak kafir, kembali balik kepada orang yang menuduh. Berat tu. Jadi kena berhati-hati. Adapun orang yang tak yakin dia tu wali, maka dia kata dia mati ya. Jadi orang yang yakin dia itu wali, maka dia boleh raib. Dia harus raib. Jadi benda tu harus berlaku atas nama kuasa Allah. Jadi mana boleh pegangan macam tu dikatakan sesat? Perkara itu mungkin berlaku, harus berlaku kerana sifat harus bagi Allah tu yang guna belajar sifat 20 tu. Sifat harus bagi Allah menjadikan sesuatu yang mungkin. Jadi orang tu nampak macam mati, sebenarnya hidup lagi, raib. Saya nak tekankan perkataan raib. Maka benda tu harus mungkin berlaku, Allah boleh buat, habislah cerita. Jadi kena kekalkan harus tu. Harus tu boleh berlaku, boleh tak berlaku. Kekalkan hukum harus tadi tu. Jadi di sini rumusannya, ada yang berpendapat wali itu sebenarnya belum mati. Dan raib artinya boleh zahir semula, bukan hidup semula. Jadi orang-orang yang beranggapan bahawa orang tu dah mati akan hidup semula, itu salah.
Tak betul. Walaupun satu sudut yang lain, memang kuasa Allah boleh menghidupkan orang yang mati. Boleh. Dengan misal kata macam Nabi Isa AS. Dengan mukjizat dia, boleh menghidupkan orang mati. Boleh. Tapi ini nak ceritakan, wali tadi belum mati. Bukannya dah mati dihidupkan semula. Jadi kena faham beza tu. Jadi yang berpendapat wali itu sebenarnya belum mati, tetapi ghaib. Artinya boleh zahir semula. Bukannya hidup semula. Kena beza tu. Kena faham molek-molek tu. Yang berpendapat itu bukan wali. Dia dah mati. Siapa tu? Orang awam yang tidak mengenali peribadi wali tersebut, yang tak faham agama secara mendalam, yang tak dapat petunjuk, yang tak dapat hidayah. Dia nampak mata kepala meninggal dunia, maka dia bukan ghaib, kata dia. Dan dia tidak akan hidup semula untuk apa-apa tugasan ke atau apa-apa peranan ke, jawatan ke. Tak mungkin, kata mereka. Sebab apa? Sebab pandangan mereka, dia tak percaya dia tu wali. Itu yang kontra lah. Ada yang berpandangan dia tu wali. Wali besar. Sebelum semayang. 1 jam lagi sebelum semayang dah duduk atas tiko semayang. Atas sejadah. Berwirid. Berselawat Nabi. Sangat berakhlak. Orang nampak ni memang wali. Jadi orang anggap dia itu belum lagi meninggal dunia. Tapi hanya ghaib. Maka keyakinan yang macam tu sesat ke? Sebab dia kembalikan perkara itu tersebut kepada kekuasaan Allah. Maka tidak sesat. Apa hukum perkara itu berlaku? Harus. Dan hadis menyebut lagi, tanda jemaah kebenaran itu adalah dia senantiasa hidup. Tak boleh dimudaratkan oleh sesiapa pun. Dan akan terus hidup sehingga datanglah ketentuan dari Allah. Ini disebut oleh hadis Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah atau kama qala. Senantiasa adalah taifah kebenaran itu menzahirkan kebenaran dan tidak dapat dimudaratkan oleh sesiapa yang ingin menyanggah mereka, menyalahi mereka. Jemaah yang tak dapat dimudaratkan, dia terus hidup relevan sampailah masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan saya, dan apakah kenyataan seseorang bila dikatakan wali, ada karamah, boleh ghaib, hukumnya harus. Bukan meninggal dunia, bukan meninggal dunia lagi, bukan mati lagi. Bukan bermakna tidak akan mati. Tidak akan mati sampai bila-bila, bukan macam tu. Adakah kata sebegitu boleh dikatakan sesat? Tentulah tak boleh. Jadi kalau kita tuduh juga sesat, kalau orang tu tak sesat, macam saya baca hadis tadi, kembali balik kepada kita. Kalau kita kata kafir, kembali balik kita yang kafir, na'udzubillah. Kekal dalam api neraka selama-lamanya, na'udzubillah. Kena bertaubat, masuk balik agama Islam. Berat tu. Begitulah tadi yang saya ceritakan bagaimana kalangan Bani Israel, Yahudi mereka rasa yakin mereka dah bunuh Nabi Isa AS. Nampak dengan mata kepala, nampak ni. Nampak mati ni. Nampak disalib ni. Wajah pun sama je depan mata kepala mereka. Tapi sebenarnya Nabi Isa AS itu bukan meninggal dunia. Dia angkat ke langit. Dia angkat ke langit tu makna ghaib lah. Akan datang semula. Ni Islam ni kaya dengan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, tuan-tuan. Dan sekali lagi sebagai kesimpulan daripada apa yang saya nak bahaskan ini, apa yang saya nak highlightkan ini. Yang pertama, apakah wali Allah itu tidak boleh ghaib? Apakah hukum wali itu dighaibkan? Haruslah. Siapa yang mengatakan seorang wali itu mustahil ghaib, artinya ia telah menafikan atau menghadkan kuasa Allah. Siapa kamu? Siapa dia tu? Dalam kaedah fiqh disebutkan bahawa mengetahui sesuatu perkara yang dikatakan ilmu tadi. Dalam Islam, yang dikatakan ilmu tadi adalah mengetahui sesuatu perkara berbetulan dengan hakikatnya. Mana dia orang tahu hakikatnya macam mana? Hakikat ni yang sebenarnya. Berbaliklah kepada Allah SWT. Jadi sejauh mana perkara itu berbetulan dengan hakikat, itulah yang dikatakan ilmu. Jadi menurut ukuran Tuhan, bukan logik manusia.
Profesor Dr. Ali Jum'ah Muhammad dalam kitabnya Al-Hukmu Asy-Syar'i Indal Usuliyin menyebut bahawa ilmu adalah pegangan yang putus yang bertepatan dengan realiti atau sebenar berdasarkan bukti yang kukuh. Sebab itu dalam Islam ni ada kaedah menyebut al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Maksudnya bukti ke atas orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Dia kena ada bukti yang kukuh. Soal jawab secara adil. Sumpah ke atas orang yang mengingkari tuduhan ke atas dirinya. Kaedah juga menyebut al-aslu fil asya al-ibaha hatta ya'ti adalil yadullu ala tahrim. Asal sesuatu itu adalah harus. Kita nak mengatakan begian harus saja. Sehingga ada dalil, bukti yang mantap, hujah yang mantap yang mengharamkan atau yang membatalkan. Ingat tu. Jadi bahkan orang yang mengharuskan seorang wali, dia itu gaib. Dia tidak meninggal dunia, hukumnya harus. Tidaklah sesat kerana ia sesuai dengan ajaran tauhid. Apa yang sesuainya? Sebab sifat harus bagi Allah SWT. Dan baru ini di video, bahkan banyak dah saya dengar berita, banyak dah kita dengar pun sebenarnya. Kita yang tak ambil pot. Apa dia tuan-tuan? Bagaimana orang yang ahli tarikat Nasyabandi, tak silap saya, masuk ke kubur tiba-tiba gaib. Boleh je dengan kuasa Allah. Janganlah buat video tu diedit lah begitu begini. Kenapa nak fikir cara macam tu? Tak boleh fikir ke kuasa Allah? Maka hukumnya harus. Bila harus, kekalkanlah sifat harus. Hukum harus tu, habislah cerita. Itu kita boleh menambah iman kita. Kenapa nak mencari benda-benda yang benda yang kontroversi, nak menjadikan polemik buat apa? Sebab itu antara faktor yang paling utama bagi pendapat saya yang tidak percaya gaib ni bukan apa. Kerana mereka tidak mengenali peribadi wali tersebut. Itu yang pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Nabi Isa AS sekali lagi lelaki yang diraibkan. Imam Mahdi pun saya nak bagi tahu lelaki yang diraibkan. Jadi apa perlu Nabi Isa raib, Imam Mahdi raib, apa perlunya? Dia orang kan hero-hero di akhir zaman. Tak payah raib pun, dia orang boleh Allah jaga. Itu kata kita, otak kita, akal kita, pemikiran kita. Apa yang sebenarnya hakikatnya kita tak tahu. Tapi hikmahnya memang mesti berhikmah. Ada rahsianya. Di antaranya sebab Yahudi ni, dia memang nak bunuh Nabi Isa. Dia nak memang bunuh Imam Mahdi. Siapa dia yang membangkitkan Islam di akhir zaman, dia nak bunuh. Takkan kita tak faham yang tu pun. Jadi bagi saya berlakunya pertembungan, perbezaan pandangan, pendapat yang ketara berhubung dengan seorang wali Allah yang dikatakan meninggal dunia tapi sebenarnya gaib adalah kerana faktor pengikut-pengikut yang sangat mengenali peribadinya dan orang lain, dan orang luar, dan orang yang tak faham, yang tidak mengenalinya secara tepat. Pengikut-pengikut wali ini mengenalinya benar-benar sebagai seorang wali kekasih Allah, seorang yang berakhlak, seorang yang bertauhid, seorang yang warak, seorang yang sangat-sangat banyak ibadahnya. Tetapi orang luar hanya mengenali yang dikatakan wali ini sebagai apa? Orang yang sesat. Sebab itulah berlaku perbezaan pandangan dan pendapat. Tetapi sekarang ini sudah apa? Sudah sampai masanya era kebenaran ni. Pertembungan antara yang batil dan yang benar ni. Yang benar-benar mutlak ni. Maka insya-Allah tidak lama lagi akan terbongkar. Terbongkarnya untuk kebaikan. Supaya yang jahat-jahat ni, yang menuduh-nuduh ni, akan kembali bertaubat. Dan insya-Allah saya sangat-sangat optimis bahawa Malaysia ni akan berubah. Apa yang ada sekarang ni sebenarnya adalah laluan. Baik, apa yang berlaku sekarang ni terbaik. Sebab dia adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaik untuk kita semua. Membagi laluan supaya kita sedar, insaf, koreksi diri, muhasabah diri. Tak buat dah benda-benda yang lara, benda-benda yang pelik-pelik ni, benda-benda dosa, maksiat ini, tinggalkan. Oh, macam ni kebenaran, betul lah. Nanti insya-Allah apabila kebenaran itu mendapat tempat, dia beri hak untuk bersuara, dia beri hak untuk membela diri, Tuhan akan melihatnya. Baik untuk kita, baik untuk kerajaan, baik untuk menteri-menteri, baik untuk semua orang. Dan baik juga untuk musuh-musuh Islam ni. Supaya mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ceramah ringkas saya ini boleh mengubah diri tuan-tuan supaya berfikir banyak kali
Jangan cepat-cepat menuduh orang yang tak betul. Wallahu alam. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Ampunkan dosa saya ya Allah. Ampunkan dosa saya ya Allah. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.